لن نخضع لن نركع لن نخضع لن نركع لن نخضع لن نركع. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi yang dikasihi, barisan asatizah, alim ulama, guru-guru, pendidik, pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini dan malam ni amo rasa bahagia sekali dapat bersama di dalam satu majlis yang merupakan majlis perpakatan, majlis perpaduan demi untuk satu agama. Kita semua tidak kenal siapa dia orang Gaza, siapa dia orang Palestin, dan tak ramai daripada kita ibu bapa semua yang ada kawan, yang ada saing di sana. Ada juga tapi tak ramai. Tak ramai dari kalangan kita yang ada adik-beradik daging sedara, sedaging sedara yang hidup di bumi Palestin. Tetapi alhamdulillah kita ada talian, kita ada persaudaraan yang lebih daripada talian darah, yang lebih daripada talian yang diagung-agung dan yang dibangga-banggakan oleh umat manusia, yaitu talian silatul Islam, talian agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua telah dengar dan banyak kita baca tentang Palestin. Banyak kita baca tentang sejarah umat Islam yang ada di sana. Tetapi ramai-ramai orang yang dengar, ramai-ramai orang yang baca berita, ramai-ramai orang yang ikuti perkembangan ini, tak ramai yang benar-benar mengeluh. Tak ramai yang benar-benar apabila mereka melihat umat Islam yang tumpah darah, mereka mengalir air mata. Tak ramai. Yang ramainya mereka kata, oh, rupanya sakit, nampak bedil, nampak tembakan dan sebagainya. Mereka kejut, Allah teruknya dan sebagainya. Tak ramai orang yang rasa geduh di hati, rasa sakit, rasa sedih benar-benar dan mengalir air mata serta angkat dua tangan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat yang ditindas ini dibimbing oleh satu bangsa yang lain, satu agama yang lain untuk membantu mereka. Tak ramai. Tetapi segelintir yang kecil itu, segelintir yang tak ramai itu yang benar-benar berdoa di belakang tabir itu, orang inilah orang yang benar-benar ikhlas di dalam ada iratan silatul Islam mereka, hubungan si-Islam mereka dengan saudara mereka. Adik kakak, ibu bapa semua, kita semua tahu tentang sejarah bahawa Palestin sudah beberapa kali dijajah dan dibebaskan. Sudah dijajah oleh tentera salib di zaman dahulu dan dibebaskan oleh tentera Islam di zaman Umar Al-Khattab. Kemudian dijajah balik oleh tentera salib, dibebaskan pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu sejarah ini. Hari ini dijajah balik oleh Yahudi dan sedang melahirkan perasaan untuk membebaskan oleh umat Islam ini. Di Malaysia secara umumnya mereka sudah boikot, mereka sudah merancangkan untuk mufliskan perniagaan-perniagaan yang dibiayai oleh Israel laknatullah. Ini satu cara untuk melahirkan perasaan, untuk melahirkan perasaan ukhuwah Islamiyah terhadap Israel ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Persoalan balik kepada kita, buat apa dan kenapa kita buat demikian? Buat apa kita tolong mereka? Buat apa kita nak prihatin tentang mereka? Buat apa kita nak mengalir air mata kita kepada mereka? Padahal mereka bukan daging darah kita. Buat apa kita nak sedih ganti untuk umat Islam yang mati di sana? Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam Al-Quran yang sepatutnya kita buat panduan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami putar pusingkan untuk umat manusia.
Sebenarnya hari ini tuan-tuan kaya, mungkin esok lusa tuan-tuan adalah orang yang miskin. Hari ini tuan-tuan miskin, mungkin esok lusa dan tulah ataupun tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, tuan-tuan adalah orang di antara orang yang paling senang dan paling susah. Sejarah buktikan demikian. Tuan-tuan tengok tahun 50 tahun sebelum daripada 50 Arab Saudi macam mana? Amo dengar lagi orang-orang tua dahulu, orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang pergi menuntut ilmu di sana. Dia kata kan? Dia kata orang nak pergi dengan kapal laut, nak masuk Saudi itu, di bawah kapal laut tinggi, di bawah sana bila nak masuk Mina Jeddah, di bawah sana ada perahu kecil-kecil. Daripada tok nenek moyang orang Saudi sekarang, Arab Saudi sekarang, mereka mari dengan perahu kecil untuk minta sedekah. Hak duk atas perahu melontar duit siling dan mereka terjun turun dalam laut untuk ambil duit siling yang disedekah oleh para hujat, mari daripada Petaning, mari daripada Malaysia, mari daripada Indonesia. Nak tunjukkan 50 tahun, 100 tahun yang dahulu, orang Saudi adalah susah. Hari ini mereka adalah orang di antara orang yang kaya di dunia. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kami putar dan kami pusingkan hari-hari ini untuk manusia. Iraq, satu ketika dahulu, cuba kita ingat. Cuba kita renungkan Iraq satu ketika dahulu. Sebelum daripada tahun 89. Sebelum daripada Iraq ada masalah dengan Kuwait. Di negara Iraq, orang-orang dan ustaz-ustaz kita banyak yang belajar di Iraq. Mereka tak perlu fighting lagi dah. Sistem pengangkutan mereka canggih sebab dengan apa yang mereka ada kekayaan daripada hasil bumi mereka, daripada laut, daripada minyak yang mereka miliki. Selepas tahun 90, mereka berlaku dari kalangan mereka peperangan. Mereka berperang dengan Amerika dan sebagainya. Amo pergi Syria tahun 92. Amo nampak bagaimana susahnya orang Arab yang sebelum ini mereka kaya raya. Mereka mari ke Syria, jual Rolex yang mereka kaya sebelum ni, yang mereka miliki sebelum ini. Mereka jual dengan harga murah-murah. Untuk apa? Untuk mereka nak beli sesuap nasi, untuk mereka nak beli sekeping roti. Siapa tanggal tu? Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Orang Syria membantu orang Iraq pada masa tu. Kami ingat lagi masa kami belajar itu. Khutbah para khatib memberi semangat kepada orang yang mari sembahyang Jumaat supaya membantu orang-orang miskin di Iraq. Hari ini hadirin hadirat, umat Syria mari masuk ke Iraq untuk meminta sedekah balik. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitu juga di Kuwait, begitu juga di negara-negara lain. Ustaz jauh sangat, Ustaz gadget ni. Kita tinjau balik ke bumi kita, bumi Petaning dan Malaysia. Sebelum daripada 50 tahun dahulu, orang Malaysia mari motong tempat kita. Hari ini orang kita kerja di Malaysia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ustaz, apa kaitan semua ni dengan kami? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kaitannya satu ketika, amo masuk buat seminar di Kuala Lumpur bersama dengan Dr. Fadilah Kamsah, pakar motivasi nombor 1 di Malaysia. Dia ada sebut satu teks. Dia kata para hadirin hadirat, dia kata para pendengar semua, para penonton semua, sekiranya kita nakkan anak cucu kita esok, apabila dunia ini berlakunya musibah, kita nak anak cucu kita selamat, maka hari ini kita mulakan dengan diri kita. Doa kita sebagai tok nenek, hendaklah kita masuk masjid, sedekah dalam masjid. Dengan sedekah itu kita niat. Kita niat bahawa ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit sedekah ini mudah-mudahan anak cucu aku esok hari tak berlaku kesusahan. Amun nengung pada malam ini ibu bapa hadirin hadirat, bahawa tidak mustahil. Kita hari ini kita senang, kita nampak umat Palestin yang susah. Tak pelik sekiranya satu hari, satu masa yang akan datang, tempat kita pula susah dan mereka akan tengok kita pula. Tak jadi heran sekiranya satu hari anak cucu kita miskin. Harta yang kita kumpul pada hari ini dirosak oleh kerosakan dunia pada masa itu. Tak pelik. Tetapi apa yang pelik ialah anak cucu kita yang akan besar pada masa itu, dia pula akan minta sedekah daripada orang-orang kaya pada masa itu. Kita pada hari itu, kalau kita hidup, kita akan rasa kesedihan ibu bapa. Oleh yang demikian, masa dan peluang masih ada pada kita. Kita tahu bahawa dunia ini adalah putaran.
Hari ini giliran untuk kita membantu umat Islam di Palestin. Sebab kita senang. Mereka di sana susah. Amma di Darul Furqan, ibu bapa. Ada kalangan kita yang tahu bahawa perkembangan Darul Furqan. Amma stop sekarang ni. Di Malaysia nak memberi bantuan kepada Darul Furqan. Nak bagi buat korban. Amma kata cukup. Malu nak terima. Sebab apa? Orang yang lebih layak adalah umat Islam di Gaza. Orang yang lebih layak untuk makan daging adalah umat Islam di Gaza. Kami di sini, kita di sini cukup kenyang. Cukup kita merasakan makanan dan kemewahan. Ibu bapa hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini peluang untuk kita taburkan, peluang untuk kita menginfakkan demi untuk anak-anak bangsa-bangsa umat kita, umat Islam yang ada di sana. Mereka dapat rasa sedikit daripada doa kita, sedikit daripada sokongan daripada kita pada hari ini. Demi untuk mudah-mudahan apa yang kita membantu pada malam ini, apa yang kita membantu pada sebelum ini, apa yang kita membantu selepas ini adalah satu titik peluh kita niat, kita doa dalam hati kita. Ya Allah, sekiranya berlakunya kucah kacir di tempat kami pada 10-100 tahun kemudian, mintalah anak cucu yang lahir daripada daging darah kami ini diselamatkan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan mereka dibimbing oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh-Mu ya Allah. Seperti mana kami pada malam ini ingin untuk menjaga umat Islam di Gaza. Kami ingin untuk membimbing, untuk membantu umat Islam di Gaza. Itu dia panggil jiwa satu, jiwa Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Olehnya demikian masa yang begitu ringkas, masa yang begitu singkat pada malam ini, sama-samalah kita satukan hati kita, sama-samalah kita satukan jiwa kita, seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk umat Islam bersatu padu. Apabila kita bersatu, apabila kita satukan hati kita untuk membantu umat Islam, di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, kerana tanda kita bersatu itu tanda bahawa kita membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu membantu agama Allah, Allah Ta'ala akan membantu urusan peribadi kamu. Kita banyak urusan, kita banyak benda yang kita fikir, kita banyak kesusahan. Hari ini kalau kita nak keluar daripada kesusahan, sedekahlah. Kalau kita nak keluar daripada hutang, sedekahlah. Kalau kita nak keluar daripada kesakitan, daripada penyakit-penyakit, sedekahlah. Dawu mardhakum bisadaqat. Kamu kena berobat orang-orang sakit dari kalangan kamu dengan kamu memberi sedekah. Sedekah adalah satu ubat yang begitu besar. Ubat bagi segala penyakit hutang, ubat daripada segala muflis, ubat daripada penyakit zahir dan batin. Ibu bapa hadirin hadirat rahimakumullah, perhimpunan kita pada malam ini, walaupun perhimpunan sekejap, walaupun perhimpunan sedikit, mudah-mudahan perhimpunan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa sekok, 2 kok, 10 kok, 1000 kok dan berapa sahaja yang kita membantu pada malam ini. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa ma antum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidak kamu belanjakan satu kebaikan, satu kebajikan, satu benda, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kebaikan yang kamu membantu itu. Hari ini dan malam ini peluang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan amalan kita sedikit pada malam ini, itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan sedikit itu akan diberi peluang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu agama Allah. Kita membantu, kita memberi peluang ini kepada diri kita sendiri untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu peluang yang diberikan kepada Allah ini, marilah kita sama-sama berpakat pada malam ini. 500,000, setengah juta ini adalah malu untuk kita membantu umat Palestin, sebab kita begitu ramai. Amma mari tak dia berhenti di sana, di luar sana, orang sekat dah, sebab banyaknya kereta kita. Kereta kita yang banyak itu satunya berharga 700,000. 700,000, 800,000, sejuta. Satu kereta saja pada malam ini. Kita ramai-ramai pada malam ini, baru kita kumpulkan setengah juta saja. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya demikian, tak cukup dengan apa yang kita ada pada malam ini. Ayo kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita pakat pada malam ini. Sahabat Rasulullah, orang-orang yang faham, mereka yang tak bawa duit, mereka akan buat jam mereka. Mereka akan buat gelet kaki mereka, gelet kaki mereka, apa yang mereka ingin untuk membantu agama Allah, tapi mereka tak bawa. Mereka ambil peluang itu untuk
membiayai agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lepaskan peluang yang mulia ini. Sama-samalah kita menghayati apa yang dicerita oleh Rasulullah, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah daripada syurga-syurga Allah yang sedang menunggu orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang lain masuk syurga tetapi kita masih lagi dihisab, diganggu oleh persoalan-persoalan yang bermacam-macam, yang berbagai-bagai. Sama-samalah kita manfaatkan majlis ini dan sama-samalah kita renung dan muhasabah. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.